Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan taburan binomial. Okey. Okey, dalam taburan binomial, mesti ada dua kesudahan sahaja. Sama ada berjaya ataupun gagal. Okey, kalau pembeli ubah rawak sebelum ni, kita tak ada tengok contoh. Ada satu lagi contoh tu ataupun dalam game lah, dalam permainan dia menang seri dengan kalah. Okey, yang mana kejayaan kita ambil sebagai P, kegagalan sebagai Q. Cara untuk mendapatkan kegagalan tu kita ambil satu tolak dengan P tadi. Okay, sebab kamu kena ingat untuk kebarangkalian jumlahnya ialah 1. So kalau kita ada kejayaan ataupun kebarangkalian kejayaan, jadi untuk dapatkan kebarangkalian kegagalan, mestilah 1 tolak dengan kebarangkalian kejayaan tadi. Okey, ini adalah formula. Formula ni diberi. Okey, formula ni diberi. Okey, tapi kamu kena fahamlah apa maksud formula ni kan. Okey, P sama dengan X sama dengan R. Maksudnya P ni ialah kebarangkalian pemboleh ubah. Okey, sama dengan R. R tu boleh jadi 0, 1, 2. Kan macam yang kita buat sebelum ni lah, yang kita senaraikan nilai-nilai R, unsur-unsur di dalam X tadi. Okey. Okey, N ini ialah bilangan percubaan ataupun N ini ialah jumlah semualah ataupun bilangan semua. Okey, apa maksud bilangan semua? Okey, bilangan semua ni maksudnya kalau kita ada kita punya pemboleh ubah diskrit kita sampai 2, jadi jumlah N dia adalah 2 lah. Macam tu. Kalau kita punya pemboleh ubah rawak diskrit kita 0 sampai 5, so N kita 5. Okey. P kebarangkalian kejayaan tadi dan Q kebarangkalian kegagalan. Okey, ada NCR dekat sini. Kalau masih ingat lagi, kalau dalam pilih atur gabungan, kita ada gunakan formula NCR, yang mana maksud NCR ni adalah pilih R daripada N. Kalau kata dia nak 4 daripada 10. So maksudnya 10 C 4. Okey, kemudian nilai P ni kebarangkalian kejayaan, kita kuasakan dengan kuasakan dengan ni, yang ni dia mesti sama dekat sini. Okey, kemudian darab dengan Q. Okey, kita tolaklah N tolak R. Kalau kata jumlah N kita 10, kita kena tolak 10 kena tolak dengan R. Kalau R kita 2, maksudnya yang dekat Q ni akan jadi 8. Macam tu bakinya. Okey. Okey, taburan binomial juga boleh ditulis seperti ini. Okey, ni taburan binomial. B ni maksudnya binomial. Okey, N ni samalah. Bilangan percubaan dan P ni adalah kebarangkalian kejayaan. Okey, kita tengok contoh muka surat 155. Okey, dekat dalam buku teks ya. Okey, yang ni. Cikgu nak yang ni cikgu terangkan macam mana kita nak menentukan nilai P, R dan N. Okey, supaya kita boleh jawab soalan menggunakan formula yang diberi. Okey, sebuah piramid segitiga dengan 4 permukaan rata yang sama saiz dilabel dengan nombor 1 hingga 4. Naim melambungkan piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 4 bagi setiap lambungan sebanyak 2 kali? So, kalau ikutkan dekat sini, okey, jumlah dia, N dia bukan 2, N dia adalah 3. Okey, so R adalah 2 lah. Okey, sebab R mesti lebih kecil atau sama dengan yang N tadi lah kan. Boleh jadi lambungan 3 kali, 3 kali dapat 3 kali dia punya R tu. Okey. Okey, kemudian untuk mencari P. P tu adalah bilangan kebarangkalian kejayaan. Okey, kat sini memang tak diberi dalam ayat direct, tapi
kita tahu ada 4 permukaan, kebarangkalian mendapat 1 permukaan saja, dia akan jadi 1/4. So, P akan jadi 1/4. Automatik kamu boleh tahu nilai Q. Okey, untuk contoh yang ni, kebarangkalian hujan ialah 0.45. Dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian bahawa 1 minggu tertentu hujan akan turun 3 hari. So, N kita ialah 7. Okey, N kita ialah 7. 1 minggu tu 7 hari, jadi kita gunakan 7. Okey, so hujan turun 3 hari. Dia nak 3 hari sahaja. Jadi 3 tu adalah R. Dan dekat sini dia direct bagi tahu kebarangkalian hujan akan turun. Jadi inilah kejayaan dia. Bila maklumat yang diberi ni hujan akan turun ni, yang ini adalah kita punya P. Kejayaan kita. Boleh juga kalau dinyatakan kat sini kebarangkalian hujan tidak akan turun 0.45. Kita kira itu adalah kejayaan. Okey. Tapi dengan syarat soalan dia pun dia nak hujan tidak turun. Okey. Kalau diberi hujan tidak turun, soalan pun nak hujan tidak turun. Jadi yang hujan tidak turun itulah kejayaan. P dia. Yang Q kita tolakkan dengan 1 pula kan. So automatik Q kita dapat 0.55. Untuk latihan kendiri, didapati bahawa 35% daripada murid tingkatan 5 mendapat grade B dalam mata pelajaran matematik tambahan. Jika 6 orang dipilih secara rawak, cari kebarangkalian 4 orang murid mendapat grade B. Daripada sini, 6 orang ini adalah N. Dan 4 orang ini adalah R. Kebarangkalian di sini, dia tulis dalam peratus. So kebarangkalian juga boleh ditulis dalam peratus. So kalau 35%, kita tuliskan sebagai 0.35. Tak perlu tulis 35%. Boleh tulis dalam perpuluhan ataupun pecahan. Kalau pecahan ni kamu kena kecilkan lah. So automatik kita dapat Q kita 0.65. Seterusnya, cikgu ambil contoh yang muka surat 155 tadi. Masih soalan piramid tadi. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 4 bagi setiap lambungan sebanyak 2 kali? Dekat sini, cikgu nak tunjukkan macam mana cara kalau kamu gunakan gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok dengan ada satu cara lagi yang cikgu nak ajar dekat sini. Kalau kamu gunakan gambar rajah pokok, dekat sebelah ni cikgu dah buat kan gambar rajah pokok dekat sini. Kita cuba balik Tadi kita dah buat dah. P kita sama dengan 1/4. Q kita 3/4. So jadi disebabkan dia nak dapat nombor 4 kan. Maksudnya dapat dengan tak dapat lah. Dapat dengan tak dapat. Kamu boleh kembangkan dapat dengan tak dapat. Tapi kat sini cikgu buat P dengan Q. P tu maksudnya dapat, Q tu tak dapat. Lambungan itu adalah sebanyak 3 kali. Ni 3 kali ni. Bilangan kali kita nak lambung dia. So kenalah buat 3 kali. Ni kali pertama kat sini. Kali pertama. Yang ni kali kedua. Kemudian yang ni kali ketiga. Tadi cikgu, sebelum ni pun cikgu dah ajarkan macam mana nak buat gambar rajah pokok. So kita pecahkan lah. Pecahkan ni. Pecah lagi. Kemudian kita isikan kebarangkalian dia. Isikan kebarangkalian. 1/4 mesti 3/4. So outcome dia dekat sini lah. Outcome dia dekat sini. Outcome dekat sini. Kalau soalan nak X sama dengan 2. Sebanyak 2 kali. Maksudnya dia nak X sama dengan 2. Kamu boleh terus listkan dekat sini. Kalau kamu tak nak lukis gambar rajah pokok, kamu kena pastikan tak tertinggal lah. Maksudnya PPQ campur dengan PQP campur dengan QPP. Maksudnya ada 2 kejayaan kat sini. 2 kejayaan ni ataupun 2 kali mendapat nombor 4. Q tu tak dapat nombor 4. Ni pun sama. 2 kali dapat nombor 4. 2 kali dapat nombor 2 kali dapat nombor 4. 1 kali sama. Semua ni sama. 2 kali dapat nombor 4. 1 kali tak dapat nombor 4.
Okey, so jumlahnya kalau calculate dekat sini, kita dapat, kalau 1 kita dapat 3/64 kan? Okey, so campurkanlah ataupun boleh je buat 3/64. Okey, ada 3 kan? Harap dengan 3. So dapat 9/64. Okey, kurang dari 2 kali. Kalau kurang dari 2 kali, maksudnya boleh jadi dapat nombor 4 tu sekali ataupun tak dapat langsung. Okey? Boleh dapat ataupun tak dapat langsung. Okey, yang ni lah. Kalau kurang daripada 2 kali, macam ni lah. Dapat sekali sahaja. Tu sebab P ada 1 sahaja. Yang ni pun P ada 1 sahaja. Maksudnya 2 kali tak dapat lah. Yang ni sebenarnya tak dapat ni. Ni tak dapat. Ni 3 tak dapat. Sebab dia kena kurang 2 kali. Maksudnya sama ada dia dapat sekali ataupun tak dapat langsung. So, kalau tengok dekat kamu punya gambar rajah pokok ni, dekat outcome dia, kamu akan dapati yang dapat sekali, yang ni, ada 3. Ada 3 dekat gambar rajah pokok. Kemudian kena campur lagi dengan yang tak dapat langsung. Tak dapat langsung, kita tengok yang dekat sini kan. Dapat 27/64. Sebab itu sebab cikgu campur dengan 27/64. Total kan kita akan dapat 27/32. Yang ini. Okey. So, ini kalau kita guna gambar rajah pokok ataupun kalau tak lukis gambar rajah pokok sekalipun, kamu senaraikan dalam bentuk macam ini. Okey. Okey. Yang satu lagi ni, cikgu nak ajar macam mana cara kita nak gunakan formula binomial. Apa formula binomial tadi? Okey, ada N, C, R. Ini P. Yang ni Q. P perlu kuasa. Kuasa dia ikut R kat sini. Dan Q mestilah kuasa dia daripada N tadi, jumlah semua kita mesti tolak dengan R. Okey, kamu boleh ikut tekniknya ni. Okey, mula-mula kita buatlah kolom macam ni lah. Okey, kolom macam ni. Okey, yang ni untuk kejayaan P. Yang ni untuk kegagalan. Ataupun yang ni untuk yang mendapat nombor 4, kita dapat kebarangkalian dia 1/4. Yang ni 3/4. Okey, jumlah N kita ialah tadi 3. Jadi cikgu mulakan tulis 0, 1, 2, 3. Okey, terbalik pula. Sini 0, sini 1, sini 2, sini 3. Okey, bila kita buat jadual macam ni, kita boleh jawab apa-apa soalan. Guna satu jadual saja kita boleh jawab mana-mana soalan. Okey, contohnya yang A sebanyak 2 kali. Maksudnya kejayaan dia P dia 2 lah. Kita ambil yang ni. P ni 2. Yang ni P ni 2 dekat sini. So, cikgu buat macam ni. Okey. Okey. P dia 2. So, cara kita nak tulis dekat menggunakan formula binomial. Okey, kita pun tulislah. Ni 3 lah. N, C, R tu tak nak tulis dulu pun tak apa. Okey, 1/4. Mesti P dulu kan. Lepas tu baru Q. Okey, lepas tu perlu kuasa. Cikgu buat kurungan lah. Okey, 1/4 ini, kuasa dia ikut dekat sini lah, 2. Okey, untuk 3/4 kuasa dia 1. Lepas tu kita terus tulis kat sini, R dia 2. Ikut sama, ini sama dengan yang ni. Okey. Okey, so dapatlah macam ni. Okey, dapat macam ni. So, kalau kita calculate, okey, kita gunakan kalkulator sahaja. Okey, 3. Okey, 3 C2. Okey. Darabkan dengan 1/4. Okey, tutup kurungan. Okey, kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, darab lagi dengan lepas kuasa 2, kita darabkan dengan 3/4 kuasa 1. Okey, 3/4. 3/4 kuasa 1, 3/4 je lah. So, kita dapat jawapan dia 9/64. Sama macam tadi jawapan dia. Jawapan kita akan dapat sama. Okey, lepas tu, kalau kurang dari 2 kali. Okey, kalau kurang daripada 2 kali. Okey, kurang daripada 2 kali. Maksudnya yang mana?
Okey, ini 2. Okey, kurang 2 kali mestilah 1 dan 0. Kalau kurang 2 kali 1 dan 0. Jadi kita kena ambil 2 baris ni. 0, 3, 1, 2. Okey, so cara kita nak tulis. Okey, cara kita nak tulis. So kita ambil N mesti 3 tadilah, sama je. N tadi mesti 3. Lepas tu kita ambil 1/4. Nak kita buat kuasa. Okey, kuasa kosong dululah. Dekat sini cikgu tersilap ni. Sepatutnya 1/4 ni kuasa kosong. Okey, sini pun mestilah kuasa kosong. Okey, 3/4 pula kuasa kuasa 3. Sini. Ikut ni. 1/4 kuasa kosong, 3/4 mesti kuasa 3. Okey, macam ni. Okey. Okey, lepas tu kita campurkan pula dengan yang 1 dengan 2. Maksudnya 1/4 kuasa 1, 3/4 kuasa 2. Yang NCR kita tadi 3 mesti 3C. Nak tulis R dia ni kita ikut yang depan ni. Okey. Lepas tu kita pun calculate. Okey, untuk kalkulator kamu. Okey, untuk kalkulator kamu sebaiknya kamu kira satu persatu. Okey, sebab kalau kamu direct, saya rasa kalkulator kamu nanti takut ada tersilap kan. Jadi lebih baik kamu buat satu persatu. Contohnya 3. Okey, 3C0. Okey, 3C0 darab dengan 1/4 kuasa kosong, dia akan dapat 1. Jadi kamu nak buat darab 1 boleh tak? Darab pun tak apa. Sebab dapat jawapan yang sama kan. So kamu hanya buat darab 3/4 kuasa 3 sahaja. Okey, buat kurungan. Okey, 3/4. Okey, 3/4 tutup kurungan kuasa 3. Sorry. Okey, 3/4 kuasa 3. Okey, kat situ. So, kamu pun calculate. Dapat 27/64. So, kamu dapat yang ini. Okey, yang ni kamu dapat 27/64 lah. So, kamu pun kira dululah 27/64. So, untuk yang satu lagi. Okey, 3C1. Kamu pun boleh tukarlah. 3. Okey, 3C1. Okey, darabkan dengan kalau cikgu tak nak padam, cikgu biar je 3/4 tu. Cuma cikgu ubah kuasa 2 je lah. Okey. Padamlah. Okey, 3. Okey, 3C1. Okey, darabkan. Okey, darab dengan 1/4 kuasa 1. Cikgu just tulis 1/4 je lah Okey, 1/4. Okey, lepas tu darabkan lagi. Okey, darabkan dengan 3/2 kuasa 3/4 kuasa 2. Okey, cikgu buat bracket. Okey, 3/4 kuasa 2. Okey. Okey, so kita akan dapat jawapannya 27/64 juga. Okey, so yang tu dapat 27/64, yang ni pun dapat 27/64. Okey, so 27/64 campur 27/64, dapatlah 27/32. Okey, so untuk soalan macam ni, okey, sebenarnya kalau soalan SPM lah dia tak adalah nak menyatakan kamu guna kaedah apa. Okey, kalau kamu boleh guna kaedah binomial ni, formula binomial ni kamu gunalah. Okey, lebih mudah sebenarnya. Tapi pastikan itu adalah binomial. Ada soalan yang bukan binomial. Apa soalan yang bukan binomial tu? Okey, soalan bukan binomial ni, okey, outcome dia ataupun kita punya contohnya kalau kata perlawanan lah kan. Okey, menang, seri, kalah. Dia ada 3 dekat situ kan. Sedangkan binomial ni dia kena ada 2 sahaja. Sama ada menang ataupun kalah, berjaya ataupun gagal.
Macam tu. So itu salah satunya lah. Ada beberapa contoh lagi yang dia bukan, yang kita tak boleh guna formula binomial, kita kena guna list macam yang gambar rajah pokok ni. Okey? Okey, nanti kita tengok soalan dalam buku coklat tu ada beberapa contoh. Okey, seterusnya. Okey, dua kesudahan ni sama ya. Okey, cikgu masih salin formula yang sama. Okey, contoh 8 muka surat 157. Okey, kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada satu hari ialah 0.45. Dengan menggunakan rumus yang binomial tu, cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu hujan akan turun. Okey, kita kenal pasti dulu. Okey, kita kenal pasti dulu. 0.45 ni. Okey, 0.45 ni ialah kita punya P. Okey. Automatic Q kita akan dapat 0.55. Okey. Cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu. Satu minggu ni N. 7. Hujan akan turun. Dalam satu minggu, hujan akan turun tepat 4 hari. Maksudnya inilah R dia yang dia nak. Dia nak R tu 4. Okey, so kalau menggunakan formula binomial, tanpa menggunakan gambar rajah pokok, kita boleh gunakan cara macam ni lah. Yang ni ini adalah binomial sebab hujan lawan dia tak hujan. Kan? So, kamu boleh guna P dengan Q ataupun kamu nak guna H dengan H prime pun boleh. Okey, katakan cikgu buat P. Yang ni hujan lah 0.45. Q kita ialah 0.55. Okey, N kita 7. Jadi kita buat list 0 sampai 7. Okey. Kemudian kita terbalikkan daripada bawah ke atas 0 sampai 7 juga. Okey. Okey, lepas tu baru kita tengok soalan. Kalau dia nak tepat 4 hari hujan, maksudnya yang dekat sini. 4 hari hujan, 3 hari tak hujan lah. So, cara kita nak gunakan formula, mestilah NCR. N kita ialah 7. Okay, R tu kalau kita tak nak tulis lagi pun tak apa, kita buat P dulu. P kita 0.45. Kuasa ikut sini. Kuasa 4. So, 0.55 kuasa 3. Okay, sini so R dia akan jadi 4 lah. Yang ni kamu calculate lah. Calculate yang ni. Calculate yang ni dapat berapa. Okey. Lepas tu kalau dia nak lebih 5 hari. Okey. Lebih 5 hari. Cikgu tukar pen sekejap. Okey. Kalau lebih 5 hari. Lebih 5 hari hujan. Maksudnya yang ni lah 5, 6, 7. 5 tidak termasuk. 6 dan 7 sahaja. So, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni lah 6 dengan 1, 7 dengan 0. So, cara kita nak tulis dalam formula binomial. So, 7 juga. Okay, R kita biar dulu. Kita ambil 0.45. Kita kuasa 6 dulu. Okay, 0.45 kuasa 6. So, 0.55 kuasa 1 lah. Yang ni. Okey, dia sebenarnya 7 tolak 6 dapat 1 kan. So, yang depan ni ikut 6. Ikut yang depan ni. Okey, disebabkan ada lebih daripada 1, jadi kamu kena tambah. Okey, cara yang sama. 7, C, 7. Dah tahu dah kan. 0.45 kuasa 7. 0.55 kuasa 0. So, jumlahkan semua ni. Okey, jumlahkan. Okey. And then, kalau sekurang-kurangnya 2 hari, apa maksudnya sekurang-kurangnya 2 hari? Maksudnya 2 hari dan ke atas. Maksudnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari dan 7 hari. Nampak banyak sangat kita nak kira. Okey, tapi kita janganlah buat macam tu. Sebab ada caranya. Kita jangan kira yang banyak ni. So, kita kira yang tak kena ni. Yang ni yang kita kira. 2 saja kan yang kita perlu kira. Okey, kamu kena ingat. Kebarangkalian jumlahnya ialah 1. Jadi, kalau 1 kita tolakkan dengan yang di atas ni.
Okey, yang di atas ni. So, kita akan dapat yang bawah. Okey, so kita gunalah 1. Kita tolakkan sama formula macam tadi. 7C. Kita ambil kosong dulu. 0.45 kuasa 0. 0.55 kuasa 7. Yang ni ikut depan 0. Okey, kita tolak lagi dengan yang ini pula. Kan 7C 0.45 kuasa 1, 0.55 kuasa 6. So nanti kita akan dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, dekat sini. Dekat sini cikgu sediakan jawapan dia. Ada langkah kerja dekat situ Okey, boleh tengok dekat sini. Okey, seterusnya. Ada satu soalan ni cikgu ambil daripada buku teks latihan kendiri 5.6, soalan 4. Okey, diberi satu pembeli ubah rawak. Okey, X, B, N 0.65. Okey, tengok balik yang tadi tu. Okey, N ni adalah kita tahu kan bilangan percubaan kan. 0.65 ni apa dia? 0.65 tu apa dia? Boleh tengok kat sini. Ini ialah kita punya P. Dekat sini boleh tengok sini. Okey, soalannya cari nilai N. Dia nak cari nilai N yang ini. Jika Px sama dengan N sama dengan 0.0319. Okey, cikgu tunjukkan dulu dekat sebelah ni. Okey, yang ini dia kena faham konsep lah Kamu tahu formula untuk Px sama dengan N ialah NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Dia cakap kat situ, PSN kita ialah 0. Yang ni cikgu gantikan dengan 0.0319. Okey. PXR, sorry, ini R PXR. Yang ini. So, kalau PSN, kita tukar yang ni jadi N. Maksudnya R ini kita kena tukar jadi N. R ini kita kena tukar jadi N. Okey, so sekarang dia jadi NCN P kuasa R, Q kuasa 0. Sebab N tolak N dapat 0. Okey. Okey, kemudian apa yang tinggal? Okey. 0.0319 NCN. Okey, NCN ni kamu boleh cuba dekat kalkulator. Okey, 2C2. 5C5. Kamu calculate semua nilai yang samalah. 2 dengan 2. Okey, mesti kamu akan dapat 1. So, ini kita boleh potong sebab dia akan dapat 1 nilai dia. Okey, Q kuasa 0 pun dapat 1. Okey, P kuasa R. Okey, P kuasa R. P kita ialah 0.65. P kita ini ialah 0.65. R kita apa? Okey, R kita ialah N tadi. R kita tadi kita gantikan dengan N kan. Jadi 0.65 kuasa N. So yang tinggal yang ni je. 0.65 kuasa N sama dengan 0.0319. So kamu boleh guna log lah. Sebab direct guna calculator tak dapat. Okey, kamu kena guna log. N sama dengan log 0.0319 asas 0.65. Ataupun kamu boleh guna log 0.65. Sini N kat depan kan. Sini pun log juga 0.0319. So nak dapat N, log yang ni bahagi dengan log ni lah. Tu sebab dapat jawapan dia 8. 7 point something kamu bundarkan jadi 8. Okey, so untuk yang PX lebih besar daripada 2. Okey, so bila kita dah dapat dah N kita tadi 8. Okay. So, kita gantikan N kita dengan 8 lah So, gunakan formula tadi. Untuk PX lebih besar daripada 2, kita jangan kira 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Banyak nak kena kira. Jadi, kita buat 1. Okay, kita ambil 1. So, kita tolakkan dengan kalau X lebih kecil daripada 2, sama ada 0 dengan 8, 1 dengan 7 dan satu lagi lah 2 dengan 6.
Okey. Kalau kita buat jadual macam tadi, kita dapat macam ni. Okey. So kita gunakan NCR. Mula-mula kita ambil kuasa kosong dengan kuasa 8. Lepas tu kuasa 1. Kuasa 1 dengan kuasa 7. Kuasa 2 dengan kuasa 6. Okey. 1 tolak dengan semua yang tadi. Kita dapat 0.9747. Okey. Okey, ada satu lagi formula dalam taburan binomial. Okey, formula ni tidak diberi. Yang ni kamu kena ingat. Okey. Okey, formula dia adalah mu. Mu tu adalah mean NP. NP bilangan cubaan, P bilangan kebarangkalian kejayaan. Okey, sisihan piawai kita, formula dia punca kuasa 2 NPQ. Dan variance kamu tahu kuasa 2. Dia sama dengan formula sisihan piawai, tapi kamu kena kuasa 2, jadi dah tak ada cert. Punca kuasa 2 tu hilang. Okey, contoh 11 muka surat 162. Satu kajian mendapati 98%. Okey, kamu terus tulis. Kamu tahu dah ini adalah P 0.95. 98 pula 95 Okey. Daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Jika 160 orang dipilih secara rawak, so 160 akan menjadi N. Daripada kumpulan umur itu, jangkaan walaupun tidak disebut mean, tapi perkataan jangkaan tu adalah purata ataupun mean berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya cari variance dan sisihan piawai bagi taburan itu. Okey, so kita guna mean sama dengan NP. Ada maklumat kat situ, kita darabkan. Okey, sisihan piawai, kita hanya perlu NPQ. N ada, P ada, Q kita boleh kira. Q kita akan dapat 0.05 lah. Masukkan saja NPQ. Lepas tu punca kuasa 2. Tapi kalau variance, kamu dah dapat dah 2.76 tu. Okey, kamu kuasa 2 je. Terus dapat 7.6. Okey, itu saja.